Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Selamat datang ke dalam rancangan Bicara Santai. Saya Muhammad Aizat Farid bin Zaman Huri, pengacara program anda pada rancangan ini. Bersama saya pada hari ini, terdapat 4 mahasiswa yang akan berkongsi pendapat mereka tentang topik kita pada hari ini, iaitu cabaran dalam isu sosial dan kelangsungan dalam membina negara bangsa. Tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita menjemput mahasiswa yang pertama, iaitu Saudara Fazil, untuk memberi penerangan dan penjelasan tentang konsep negara bangsa. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Moderator Aizat Faris. Bagi memulakan sesi kita pada hari ini, saya akan membincangkan serba sedikit tentang konsep negara bangsa. Ia adalah satu konsep atau bentuk kenegaraan yang memperoleh pengesahan politiknya dengan menjadi sebuah entiti berdaulat bagi satu-satu bangsa sebagai sebuah unit atau wilayah yang berdaulat. Antara ciri-ciri yang dapat dilihat daripada negara bangsa yang berjaya adalah kehidupan masyarakatnya dalam sebuah negara tersebut adalah bersatu padu tanpa berlaku pemisahan ataupun diskriminasi antara satu kaum dengan kaum yang lain. Seterusnya, ia berpegang kepada satu semangat kenegaraan yang utuh melalui simbol-simbol keutuhan seperti bendera Malaysia, lagu kebangsaan, rukun negara dan sebagainya. Dan terakhir sekali, semua bangsa dan kaum berkongsi pegangan kepada suatu ideologi politik dalam sebuah negara tidak mengira bangsa dan etnik. Seterusnya, kita membincangkan tentang status pembinaan negara bangsa di Malaysia. Malaysia atau lebih dikenali dengan nama Tanah Melayu pada ketika dahulu sudah mula didiami oleh pelbagai bangsa dan etnik. Justru, strategi penyatuan bangsa mula direncanakan sedikit demi sedikit, khususnya dalam bidang politik. Rancangan ini mula dirancanakan secara intensif selepas peristiwa 13 Mei 1969, khususnya menerusi Rancangan Dasar Ekonomi Baru (DEB). Matlamat yang lebih jelas pula hanya muncul ekoran pengenalan Wawasan 2020 oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1991. Wawasan ini menekankan terhadap keperluan wujudnya bangsa Malaysia yang mantap mula diberikan perhatian yang lebih serius oleh pelbagai pihak. Kini, walaupun pelbagai usaha dilakukan oleh kerajaan dan pemimpin, namun unsur-unsur penghalang yang kebanyakannya berakar umbikan sentimen perkauman masih mengempompongi sebahagian rakyat Malaysia, termasuklah pemimpin-pemimpin politik yang sepatutnya berperanan sebagai role model bagi mencapai matlamat tersebut. Satu Malaysia umpamanya merupakan agenda terbaru pemerintah di bawah kepimpinan Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak untuk membentuk sebuah negara yang dikongsi bersama atau dianggap sepunya bagi seluruh rakyat negara ini. Soalnya, apakah matlamat tersebut mampu dicapai? Adakah kita telah merasai nikmat sebenar objektif negara bangsa? Pelbagai jawapan telah diberikan oleh ahli politik dan juga pemimpin, namun ia hanyalah cukup untuk menyedapkan telinga yang mendengar sahaja. Dengan itu, sekian dari saya. Terima kasih kepada Saudara Fazil di atas surah yang diberikan sebentar tadi. Harap di atas surah tersebut dapatlah membantu penonton untuk lebih memahami tentang konsep negara bangsa. Seterusnya, kita menjemput mahasiswa kedua kita, iaitu Saudara Syahrul, untuk memberikan penjelasan tentang langkah-langkah untuk menerapkan nilai etika dan moral ke dalam kalangan masyarakat. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada saudara pengacara majlis. Tanpa melengahkan masa, saya akan mengutarakan 3 pendapat tentang siapakah yang bertanggungjawab di atas langkah-langkah ini. Langkah yang pertama adalah daripada peranan sesebuah kerajaan sendiri dengan pengumbalan dasar-dasar yang bercorak membina etika dan moral mampu mewujudkan masyarakat beretika. Jika dapat dilihat, kerajaan Malaysia tidak ketinggalan dalam melaksanakan dasar-dasar sebegini. Sebagai contoh, pengumbalan falsafah pendidikan kebangsaan pada tahun 1979 mampu untuk meningkatkan pelbagai aspek kehidupan dan etika dalam masyarakat Malaysia. Jika memetik ringkasan matlamat ini, ia merupakan suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh, di samping bermatlamat untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia dan mampu untuk memberi sumbangan
terhadap keharmonian masyarakat dan negara. Bukankah matlamat ini mampu menjadikan sesebuah masyarakat itu lebih beretika? Sekarang saya ingin mengutarakan langkah yang kedua, iaitu peranan masyarakat, khususnya daripada golongan ibu bapa dan guru-guru. Memetik hadis Rasulullah SAW, baginda bersabda, setiap anak yang dilahirkan itu adalah umpama kain putih, maka ibu bapalah yang bertanggungjawab mewarnakan dan mencorakkannya sama ada menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Saya tidak ingin berbicara tentang agama, tapi ingin mengetengahkan bagaimana pentingnya peranan ibu bapa dalam mencorakkan anak-anak yang lebih baik sekaligus melahirkan generasi yang beretika. Guru-guru pula merupakan ejen penting dalam menyampaikan ilmu pengetahuan. Justru itu, para guru haruslah melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai pendidik dan orang yang lebih mengetahui matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Sekiranya ini dapat diterapkan dalam golongan anak muda, nescaya ia mampu menjadi pemangkin untuk golongan ini mencorak masa depan negara yang lebih baik dan lebih beretika. Peranan terakhir adalah melalui individu, terutamanya rakyat Malaysia. Akhir-akhir ini kita disajikan berita perbalahan antara kaum dan perkara ini mencemarkan nama baik rakyat Malaysia. Seharusnya kita kembali menghayati nilai-nilai perpaduan dalam sejarah pembentukan negara Malaysia daripada bertelagah akan isu berkaitan kontrak sosial. Kita perlu mengambil aspek positif apakah sebenarnya yang kita dapat kecapi daripada kontrak sosial ini. Pernahkah kita terfikir hasil daripada kontrak sosial ini, maka terwujudlah suatu perlembagaan yang tidak boleh dicabar oleh pihak lain di samping menghubungkan perpaduan antara kaum selama lebih 60 tahun. Kontrak sosial juga menjadi asas kepada sistem pemerintahan yang menjadikan kita negara yang berdaulat dan berdeka. Seharusnya kita sedar hanya toleransi dan kerjasama antara semua pihak mampu menyumbang keamanan dan kestabilan negara kita. Tanpa kita sedar, hari ini mampu merealisasikan pembentukan masyarakat yang beretika, terutamanya dalam negara kita. Itu sahaja daripada saya kembalikan kepada pengacara majlis. Terima kasih kepada saudara Syarul di atas huraian yang diberikan sebentar tadi. Kini kita sudah pun tahu langkah-langkah untuk menerapkan nilai etika dan moral ke dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, kita menjemput saudara Syahrin untuk menceritakan tentang cabaran sosial dalam membentuk negara bangsa Malaysia. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Izzat. Sekarang saya akan membincangkan tentang cabaran sosial dalam membentuk negara bangsa Malaysia. Poin yang pertama adalah kepelbagaian masyarakat di Malaysia. Yang kedua adalah persepsi orang Melayu dan orang bukan Melayu. Dan yang ketiga adalah pengaruh media massa. Kepelbagaian masyarakat di Malaysia. Umum mengetahui bahawa Malaysia terdiri dari 3 kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India serta beberapa lagi kaum minoriti. Pada suatu ketika dahulu, Malaysia lebih dikenali sebagai Tanah Melayu di mana ia hanya diduduki oleh orang Melayu dan orang asli sahaja dan corak kehidupan tidak terlalu kompleks dan mudah terjalinnya komunikasi di antara kaum. Setelah kemasukan orang Cina dan orang India pada zaman pemerintahan British, pihak British telah melakukan pengasingan tempat tinggal dan kerja di mana orang Melayu telah ditempatkan di kawasan perkampungan untuk menguruskan pertanian, manakala orang Cina telah ditempatkan di kawasan bandar untuk menguruskan aktiviti perlombongan, manakala orang India mereka telah ditempatkan di kawasan estet untuk menguruskan ladang-ladang getah dan sawit. Disebabkan oleh pengasingan tempat tinggal dan kerja yang dilakukan oleh pihak British ini, komunikasi sukar terjalin dan berlakunya rasa tidak puas hati di antara kaum di mana orang Melayu pada ketika itu tidak berasa puas hati kerana kemajuan hanya tertumpu di kawasan bandar sahaja, manakala rasa tidak puas hati orang Cina dan orang India pula disebabkan syarat kerakyatan yang agak ketat pada ketika itu. Disebabkan rasa tidak puas hati yang timbul dalam kalangan kaum, telah terjadi beberapa rusuhan di mana rusuhan yang paling teruk adalah pada tanggal 13 Mei 1969 di Kuala Lumpur sehingga menyebabkan pertumpahan darah di antara kaum. Seterusnya adalah persepsi orang Melayu dan orang bukan Melayu. Ini saya ketengahkan di sini adalah isu polarisasi kaum di mana perbezaan prinsip dan pendapat di antara kaum. Mana persepsi yang pertama adalah persepsi orang Melayu kepada orang bukan Melayu, di mana pada masa kini terdapat lagi setengah orang Melayu masih meragu-ragukan kesihatan orang bukan Melayu kepada negara yang kita boleh anggap sebagai sikap prejudis.
Dan terdapat juga di kalangan orang Melayu ini mereka masih tidak dapat menerima sepenuhnya budaya dan adat orang bukan Melayu di negara kita. Seterusnya adalah persepsi orang bukan Melayu kepada orang Melayu, di mana orang bukan Melayu ini mereka menunjukkan sikap negatif terhadap penggunaan bahasa Melayu, di mana terdapat setengah daripada mereka masih tidak fasih dan lancar lagi dalam menggunakan bahasa Melayu walaupun mereka telah lama duduk di negara Malaysia ini. Dan yang kedua adalah sikap mementingkan diri sendiri, di mana mereka ini lebih mengutamakan kaum sendiri dan tidak mengambil kisah terhadap kaum lain yang menghadapi masalah. Dan poin yang ketiga adalah pengaruh media massa. Kita tahu di zaman era globalisasi ini, banyak platform-platform media massa telah dibangunkan seperti WhatsApp, Instagram, Facebook dan Twitter. Untuk memudahkan lagi masyarakat menjalin komunikasi dan berhubung antara satu sama lain serta menyebarkan berita-berita pada masa kini. Namun terdapat beberapa masyarakat mereka telah menggunakan media massa ini untuk menyebarkan fitnah dan maklumat yang tidak sahih. Dan kita boleh lihat di ruangan komen, terdapat di antara mereka telah melemparkan komen-komen yang berunsurkan rasisme dan cacian terhadap orang lain dan kaum lain, di mana perkara ini boleh menyebabkan pecah belah di antara kaum dan boleh menggugat keamanan dan keharmonian negara kita pada masa kini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Syarif di atas huraian yang ringkas dan padat sebentar tadi. Seterusnya, ingin saya menjemput mahasiswa kita yang terakhir iaitu saudara Farhan untuk memberikan penerangan tentang kesan etika dan moral. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara pengacara Aizat Faris. Sebenarnya saya akan menerangkan apakah itu kesan etika dan moral. Itu yang pertama, saya terangkan dari segi individu dahulu. Yang pertama, kesannya adalah ianya dapat meningkatkan hubungan sosialisasi seseorang itu, di mana ia akan memudahkan seseorang itu untuk berkomunikasi dengan orang lain sekiranya mereka berjaya menjaga etika mereka ketika berbual dan bercakap dengan orang lain. Dan seterusnya adalah etika juga akan dapat melahirkan disiplin diri yang tinggi di dalam diri seseorang itu, mana mereka akan lebih menepati bahasa dan bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan kepada mereka. Dan seterusnya adalah berkelakuan baik, di mana perkara ini mereka akan menjadi lebih beradab dan bersopan dan mungkin dalam diri mereka akan tertanam sifat untuk menolong orang lain. Seterusnya kita lihat kesan etika dan moral dari segi keluarga pula. Yang pertama adalah etika dapat membuatkan hubungan keluarga menjadi lebih bahagia dan harmoni. Perkara ini menyebabkan hubungan antara adik-beradik, ibu bapa maupun anak-anak semakin rapat. Dan seterusnya adalah etika juga dapat melahirkan hubungan kekeluargaan penuh dengan adab dan etika. Ini menyebabkan golongan muda seperti anak-anak akan lebih menghormati orang tua mereka. Dan seterusnya, etika juga dapat membawa dorongan positif antara satu sama lain. Dengan ini, ahli keluarga akan memberi perhatian dan kasih sayang yang mencukupi sesama sendiri. Seterusnya, kita lihat kesan etika dan moral dari segi masyarakat pula. Yang pertama adalah masyarakat akan menjadi lebih bertamadun. Ini akan menyebabkan kurangnya sikap sesetengah masyarakat yang suka memandu sesuka hati dan membahayakan nyawa orang lain. Dan sikap sesetengah masyarakat yang suka membuang sampah merata-rata. Dan seterusnya adalah ianya dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Dan seterusnya adalah dia dapat membawa pendekatan ke arah keharmonian dan kedamaian, yang di mana hubungan masyarakat akan menjadi penuh hormat dan interaksi positif. Maksud masyarakat akan saling menghormati adat dan agama masing-masing. Seterusnya kita lihat pula kesan etika dari segi negara. Salah satu kesan etika dari segi negara adalah negara akan menjadi lebih maju dan akan mencapai tahap yang lebih tinggi. Sebagai contoh, berkemungkinan sekiranya nilai etika diterapkan di dalam hati setiap rakyat, negara Malaysia akan mencapai tahap dengan negara seperti sebagai contoh negara Jepun, mana rakyat mereka mempunyai adab yang sangat bagus dan etika yang sangat tinggi. Dan seterusnya pula, kita lihat mana salah satu kesan etika dari segi negara adalah rakyat akan saling bergantung percaya kepada pemimpin. Dan perkara ini sangat penting sebab saya bagi contoh di mana isu-isu yang baru
yang baru-baru berlaku di mana 2 buah train di Kuala Lumpur yang bertembung menyebabkan kecederaan terhadap orang awam. Namun pernyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin yang mengenali tersebut, iaitu sebagai contoh adalah pengerusi prasarana, dia mengeluarkan pernyataan yang sangat tidak beretika dan menyakitkan hati orang awam. Dan seterusnya, saya boleh kaitkan juga dengan masalah rasuah yang berlaku di kalangan pemimpin. Sekiranya mereka mengamalkan nilai etika dalam diri mereka, insya-Allah perkara seperti masalah seperti rasuah akan berkurangan, yang akan menyebabkan rakyat semakin percaya dengan pemimpin di Malaysia ini untuk mentadbir negara kita. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada saudara Farhan di atas informasi sebentar tadi. Memandangkan kita sudah pun berada di hujung rancangan, izinkan saya untuk membuat kesimpulan. Membina sebuah negara bangsa yang sempurna bukanlah tugas yang mudah, apatah lagi bagi sebuah negara seperti Malaysia. Seperti yang kita tahu bahawa negara Malaysia ini terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa dan agama yang berbeza-beza. Demi mencapai sebuah negara yang bersifat bersatu padu, setiap pihak perlulah memainkan peranan-peranan mereka. Berbagai inisiatif telah dilakukan, antaranya pengenalan gagasan Satu Malaysia yang merupakan antara slogan yang dikemukakan oleh Perdana Menteri, di mana slogan ini bertujuan untuk membentuk jiwa dan kesediaan masyarakat mengamalkan toleransi dan penerimaan dalam pelbagai aspek. Yang kedua adalah pengenalan falsafah, iaitu rukun negara yang menjadi tunjang perpaduan nasional Malaysia. Antara cadangan kelangsungan pembentukan negara bangsa, yang pertama ialah memperkasakan lagi bahasa ibu kita, iaitu bahasa Melayu. Hal ini demikian kerana bahasa Melayu merupakan salah satu identiti kita sebagai salah seorang rakyat Malaysia. Yang kedua adalah membina jati diri dan semangat patriotik dalam diri setiap individu. Sebagai contoh, pihak kerajaan boleh menggunakan platform media massa untuk menyebarkan info berkenaan patriotik. Akhir kata, maafkanlah kami sekiranya isi dan huraian yang diberikan tidak menepati cita rasa anda. Sebelum mengakhiri rancangan ini, izinkan saya untuk memberi sebuah pantun. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam UiTM di hatiku.